Berguna tiang kerana kuat, tanda kuat tidak berlubang. Berguna orang kerana adat, tanda beradat tidak menyilang. Burung pipit burung kedidi, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Begitulah pantun lama yang menyatakan bagaimana seseorang itu akan berguna kepada masyarakat dan komuniti. Tanda seorang yang berguna mestilah seorang yang bersopan santun dan beradat. Begitu juga sebaliknya sekiranya seseorang itu tidak pula membuat apa-apa yang menyumbang kebaikan kepada masyarakat, maka dia diibarat seperti pokok yang tidak berbuah. Demikianlah masyarakat dahulu kala diajar supaya sopan dan berguna kepada masyarakat. Pokok yang kita akan bincangkan ini amat berkait dengan pantun sebentar tadi, pokok bunga tahi ayam. Bunyi nama memang membawa maksud sesuatu yang tidak enak didengar. Tambahan pula masyarakat kita bila mendengar sahaja tahi ayam seolah-olah ianya langsung tidak berguna. Paling tidak pun hanya berguna sebagai baja untuk tanaman sayur sahaja. Tetapi selepas melihat video ini anda akan sedar betapa bergunanya pokok ini. Ianya telah berjasa kepada masyarakat terdahulu untuk mengubati penyakit. Nama saintifik bagi pokok bunga tahi ayam adalah Lantana camara. Sebenarnya terdapat beberapa nama saintifik yang lain bagi pokok ini iaitu Chamara vulgaris Benth, Lantana antillana Raff, Lantana asperata Hort Par. X. vis, Lantana crocei JSQ, Lantana glandulosissima Hayek, Lantana mixta Medic, Lantana mauritiana Otto N. Diet, Lantana sanguinea Medic. Terdapat dua nama yang menarik perhatian TV Kios mengenai nama saintifik pokok bunga ini, iaitu Lantana mixta Medic dan Lantana sanguinea Medic. Biasanya nama saintifik sesuatu pokok yang mempunyai perkataan Medic adalah kerana pokok tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mengubati penyakit, bahkan pokok tersebut diterima ramai sebagai pokok yang berpotensi tinggi digunakan untuk mengubati penyakit. Pokok tersebut digunakan di kebanyakan tempat dan banyak bangsa menggunakannya. Pokok bunga tahi ayam mempunyai manfaat kesihatan yang menakjubkan. Menurut ulasan Jurnal Kajian Perubatan Tradisional menyatakan bahawa daunnya digunakan untuk merawat malaria, cacar air, asma, ulcer, bengkak, eksema, tumor, tekanan darah tinggi, demam kuning, kudis, campak, demam, selsema dan tekanan darah tinggi. Selain itu, bahan yang sangat berguna pada bunga tahi ayam adalah minyak pati. Minyak pati pokok ini diekstrak daripada daunnya melalui kaedah penyulingan wap. Ekstrak minyak pati tersebut mempunyai warna kuning pucat dan aromanya berbau seperti minyak selasih. Minyak pati daun pokok bunga tahi ayam yang diproses digunakan secara luaran untuk merawat keringsaan kulit, penyakit kusta dan kudis buta. Ia juga merupakan antiseptik untuk luka untuk mengelak jangkitan bakteria pada luka. Tumbuhan ini sering digunakan dalam perubatan domestik terutamanya di India. Hasil kajian telah menunjukkan ia mengandungi beberapa sebatian dengan aktiviti perubatan. Daunnya mengandungi 0.2% minyak pati. Ekstrak daun telah menunjukkan aktiviti antimikrob, racun kulat, insektisida dan nematisidal. Bunga kering mengandungi 0.07% minyak pati yang terdiri terutamanya daripada terpen bisiklik seperti caryophyllene sebanyak 80% dan pelandrin sebanyak 10 hingga 12%. Kulitnya mengandungi lantanin sebanyak 0.08% dan juga bahan aktif verbascosid yang mempunyai aktiviti antimikrob, imunosupresif dan antitumor. Selain itu terdapat juga bahan aktif lain iaitu lantanosid, linarosid dan asid kamarinik telah diasingkan dari pokok ini dan terbukti bertindak sebagai ubat anti cacing yang berpotensi. Akarnya berasa manis dan pahit, penyejuk, dan digunakan untuk merawat demam. Air rebusan akar digunakan untuk merawat influenza, batuk, beguk, demam tinggi yang berterusan, malaria, tuberkulosis nodus limfa cervix, asma, sakit gigi, sakit kepala, keradangan, gonorea dan keputihan. Bunganya berasa manis, sedikit menyejukkan dan diguna sebagai agen hemostatik iaitu menghentikan pendarahan. Rebusan bunga kering digunakan dalam rawatan hemoptysis iaitu batuk berdarah dan tuberkulosis pulmonari. Daunnya beraroma dengan rasa mint. Ia mempunyai sifat penyejukan, bersifat anti keradangan, anti dermatosik, mengeluarkan peluh, merawat demam panas,
sakit bahagian dada, perangsang, tonik dan luka besar yang terdedah. Pucuk daun dan bunga digunakan dalam rawatan demam, sembelit, batuk kering, kahak berlebihan dan bronkitis. Digabungkan dengan daun serai makan, ia digunakan sebagai infusi untuk merawat selsema, tekanan darah tinggi dan demam malaria. Secara luaran, daun dan batang digunakan sebagai pencuci untuk merawat dermatitis, eksema, pruritus, campak dan ruam cacar air. Ia juga digunakan sebagai bahan tuam untuk merawat tersedio, luka dan lebam. Juga digunakan sebagai penyembuh pembersih. Ia digunakan untuk merawat keradangan rahim. Air rebusan kulit kayunya pula digunakan sebagai rawatan untuk demam. Demikianlah begitu banyaknya kegunaan pokok bunga tahi ayam pada zaman dahulu sebelum penemuan bahan aktif sintetik ditemui. Pada abad-abad sebelum abad ke-19, pokok ini sangat berguna dan sering kali pokok ini ditemui ditanam untuk mendapatkan manfaat ubatan daripadanya. Walau bagaimanapun, bahan aktif dari pokok ini telah dihasilkan secara tiruan dan pokok ini tidak lagi diperlukan untuk kegunaan perubatan moden. Namun, pokok ini telah menempa nama sebagai pokok yang digunakan sebagai ubatan. Diharapkan anda telah mempelajari sesuatu pada hari ini. Kami di TV Kios sentiasa memperkenalkan herba kepada anda setiap hari. Subscribe TV Kios dan perkenalkan saluran ini kepada teman anda supaya saluran ini terus berkembang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada anda kerana menonton, like, komen dan share video ini. Sekian.